Assalamualaikum, semangat. Apa khabar sahabat-sahabat social media? Hari ini 7 Februari. Seminggu telah berlalu dalam bulan Februari. Kita goal setting pada awal tahun. Sebulan dah habis. Hari ini Februari dah habis seminggu. Sedar tak sedar, lagi 2 bulan nak masuk puasa. Lepas puasa nak raya, ya. Jadi lepas raya dah jadi setengah tahun. Lepas tu dah habis hujung tahun. Umur bertambah lagi setahun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana dengan anda punya goals? Dah standby? Dah buat? Dah jalan? Bertindak? Atau masih lagi wait and see? Minum teh tarik dulu. Hari ni saya sebenarnya tak ada apa-apa tajuk, tapi just tengah-tengah saya teringat pemimpin contoh. Sebab hari ni ada pemimpin yang datang jumpa saya daripada syarikat lain, dan saya terkenang-kenang pemimpin yang ada bersama dengan saya. Jadi sebenarnya dalam multi-level, bukan saja dalam multi-level, dalam segala jenis bisnes, dalam pemimpin politik, dalam kepimpinan perniagaan, dalam kepimpinan masyarakat, dalam NGO, dalam kepimpinan masjid, kita sebagai pemimpin, sebagai leader, mestilah menunjukkan contoh yang terbaik. Whatever we do, orang nampak, ya? Ambil satu contoh yang paling mudah yang kita faham sebagai seorang ayah. Bila kita tegur anak kita, kita nasihat anak kita, dia tak dengar. Tapi percayalah, mereka ikut apa yang kita buat. Itu. Saya pun mengambil masa yang lama untuk memahami benda ni. Dulu masa saya kecil, saya suka tengok ayah saya buat apa, saya suka ikut dia. Jadi dan alhamdulillah ayah saya seorang pemimpin masyarakat yang disegani dan dihormati oleh masyarakat sekeliling. Jadi saya ada sedikit ilmu-ilmu yang saya dapat daripada dia dengan pemerhatian. Jadi anak-anak kita pun, bila kita tegur dia, suruh buat ini, suruh buat itu, dia tak buat. Tapi bila kita buat sesuatu, dan mereka akan perhati dan mereka akan ikut kita. Itu satu yang pasti. Percayalah, ya. So kita kena jadi pemimpin sebagai satu contoh. Kalau kita pemimpin AJK Masjid, ya, AJK Masjid, AJK sendiri tak pernah pergi ke masjid, Qariah tu akan jadi Qariah yang tidak aktif. Kalau kita pemimpin NGO, kita mengajak orang buat kerja-kerja sosial, tapi kita sendiri tidak turun padang, orang tak akan ikut. Jadi pemimpin ni, dia jangan banding dengan bos. Bos ni dia pay you salary. Dia bayar pekerja-pekerja dia gaji. Bila dia bayar pekerja-pekerja dia gaji, sudah tentunya orang akan ikut cakap dia. Tapi sebagai pemimpin, kita tidak pernah memberi gaji pada orang. Assalamualaikum tuan. Saya baru bermula saja. Hari ni dengan topik pemimpin contoh. Jadi pemimpin masyarakat hari ni, dia jika tidak memberi contoh yang baik, dia akan diikuti oleh orang dengan benda yang tidak baik. So kita kena kita lead by example. Kita memimpin melalui contoh. Kalau kita ajak contoh NGO buat gotong royong, bersihkan kawasan-kawasan perumahan ke, dia kena datang awal. Barulah orang akan segan datang awal. Kalau dia datang lambat, orang automatik akan datang lambat. Lama-lama program akan jadi drag jadi lambat. Jadi ini memang ketara. Termasuk dalam ahli politik, dia bercakap, ahli politik ni mungkin orang dengar apa yang dia cakap, ya? Orang tak ikut apa yang dia buat, ya. Jadi sebab pemimpin politik lebih banyak orang nampak dia di luar sana. Jadi itu yang saya maksudkan pemimpin contoh. Jadilah contoh yang terbaik untuk masyarakat anda. Untuk kalau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami memimpin keluarga, sebagai seorang ibu memimpin anak-anak dia, sebagai pengurusi masjid AJK Masjid yang memimpin Qariah dia, sebagai pemimpin NGO, pemimpin politik, dia kena menunjukkan contoh yang terbaik. Dia kata kita kena benteras rasuah, tapi dia ambil rasuah. That is not a good example. Minta maaf lah, ini bukan politik, tapi nak sebagai satu contoh. Sebab tu di Malaysia ini rasuah tidak boleh dibenteras.
Sebab apa? Sebab pemimpin atasan dia mengambil rasuah. Jadi dia diikuti oleh orang sebawah-bawah, sehingga kan office boy, ya, budak dispatch juga ambil rasuah. Sebab apa? Sebab dia lead by example. Jadi rasuah di dunia ini boleh diberhentikan. Siapa kata tidak boleh diberhentikan? But person number one, the prime minister or the president or the sultan of the country must lead. They must stop taking bribery. Then boleh stop. It's all by example. Orang buat. Jangan kita cakap, oh kita nak bentera rasuah tapi kita sendiri ambil rasuah. That is not good. Tapi itu dah masuk politik. Nanti saya ceramah politik pula, saya jadi calon pula nanti kan. Saya tidak berniat untuk jadi calon. Tapi nak ceritanya, kita kena tunjuk example. Contoh dalam industri, dalam saya perniagaan, saya menjalankan perniagaan. Salah satu aktiviti saya dalam MLM, dia kena menaja. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia kena keluar menaja. Sebagai seorang pemimpin, dia kena keluar menaja. Kalau dia tidak keluar menaja, ahli-ahli kumpulan dia juga akan berhenti menaja. Jika dia pergi ke seminar, dia datang awal, network dia akan datang awal. Dia pergi seminar dengan pakaian kemas, network dia akan ikut. Itu memang lumrah. Jadi sebagai contoh yang terbaik, kita kena sebagai lead, ya, kita kena buat yang terbaik. Contoh, kita bukan baik, tetapi kita kena buat yang terbaik untuk supaya orang ikut kita, ya. Minum sikit. Hari ni hari saya ini adalah salah satu contoh yang saya sebut. 21 days continuously kita buat suatu perubahan, maka dia akan jadi kita punya gaya hidup. Selepas 21 hari, dia akan buat secara nature, dia akan jadi sebagai satu nature, dan dia akan berterusan selama 90 hari. Selepas itu dia akan jadi satu lifestyle, gaya hidup kita. 21 hari jadi tabiat, 90 hari jadi lifestyle. So saya sendiri peribadi menjadikan contoh pada network saya. Walaupun tidak ada orang view saya punya live, saya akan tetap buat setiap hari. Cuma semalam saya miss. Nak tahu kenapa saya miss? Pergi tengok wayang. Nak buat live dalam wayang ni rasa macam serba salah pula kan. Sebentar ya. Sambung balik. Alhamdulillah, video masih lagi sambung. So semalam tengok wayang. Saya ni memang daripada seingat-ingat saya lah, saya mula ada income sendiri berumur dalam 17 tahun, 16 tahun. Saya mula ada gaji saya sendiri. Saya telah mula menonton wayang. Saya punya favourite pastime. Pada masa saya dulu tu pergi menonton wayang ni, masa tu panggung wayang lah, orang panggil panggung wayang, sinema. Dia jenis yang satu bangunan dia sendiri. Panggung Rex, panggung audio pula, panggung Lido. Dia ada bangunan dia sendiri, dan panggung tu pula dia jenis ada first class dan dia ada kelas biasa. First class ni bayar naik atas lah, mahal sedikit. Dan saya memang pada masa tu setiap hari Sabtu pergi tengok wayang lah. Dan zaman tu tengok wayang ni macam orang nakal sangat lah. Itu habis nakal lah, Masa tu clubbing apa semua tak ada zaman tu, Jadi orang tengok wayang ni dikategorikan nakal lah. Dan bila kita pergi tengok wayang, walaupun di bandar besar, kita nampak separuh kampung kita ada di situ. You can imagine, you kenal semua. You tak payah ajak kawan-kawan datang, jom pergi tengok wayang, tak payah. You pergi ke sana, half of the people you kenal. Sehinggalah saya belajar. Zaman saya belajar universiti, saya juga suka tengok wayang. Kemudian saya bekerja zaman bujang, sehingga saya dah kahwin. Anak saya kecil-kecil, saya memang bawa mereka tengok wayang. Sehinggalah semalam anak saya belanja saya tengok wayang bersama isteri saya. Semalam cerita dia The Moon Fall. Bunyi menarik, memang teruja, memang menarik. Cuma bila dalam bulan tu ada apa dipanggil big structure yang run the moon tu, kira jadi macam tak logik akal sikit lah kan. Tapi sebenarnya dia teruja tu bila bulan nak jatuh tu memang menarik lah.
Cuma cara dia selesaikan masalah tu seolah dia ada alien lah, iaitu ada big structure dalam bulan tu, jadi macam tak best sikit. But it's a great movie. Dah lama tak tengok movie. Saya sekali sebabkan PKP hampir 2 tahun kita panggung wayang semua ditutup, sinema semua tutup Panggung wayang ni panggilan orang dulu lah. Sekarang ni orang sebut sinema Orang dah tak kata dah panggung wayang, dah sinema hari ni. Semua sama price sangat consider harga yang tinggi lah berbanding zaman saya dulu 50 sen. 50 sen duduk bawah, RM1 duduk atas. Zaman tu Tapi masa tu nak dapat RM1 pun payah lah. Jadi sekarang ni belas-belas ringgit. Semalam anak saya beli, saya tu tak perasan berapa. Last time sebelum PKP dulu, saya dan isteri saya selalu pergi lihat tonton wayang pada hari Rabu atau Selasa. Setengah-setengah sinema tu dia ada offer hari Rabu, waktu tengah hari, harga dia sangat murah. Dan setengah panggung wayang tu hari Selasa, sebab dia tak nak orang clash hari yang sama. Dan pergi waktu tengah hari, orang tak ramai. Jadi waktu tu kami, yalah kita dah berumur-umur ni, kita dah tak dah terikat dengan waktu kerja. Jadi kami menonton wayang pada masa tu itu sedikit lari. Jadi 21 day challenge tu, saya dalam 21 hari ni saya miss 2 hari. Semalam dan sebelum ni ada 1 hari sebab saya ada satu aktiviti yang tak sempat nak habis. So hari ni hari yang ke-20 kalau tak silap saya saya buat live supaya dia menjadikan satu berterusan. Walaupun tidak ada orang tonton, yang penting live kita ni recorded dalam IGTV, maka kita boleh guna balik dan saya post ke FB dan juga ke YouTube. Jadi boleh tengok dalam YouTube channel saya. Saya ni style lama. YouTube channel saya, nama penuh saya Syamsul Bahri bin Mat Saleh. Saya punya Facebook pun Syamsul Bahri bin Mat Saleh, dan saya punya IG pun Syamsul Bahri bin Mat Saleh. Mungkin tak ada Bahri, Syamsul Mat Saleh saja. Tapi saya memang dari dulu guna full names sebab dalam mentaliti saya dalam social media ni, sepatutnya kita mesti guna nama kita yang real, bukan nama samaran. Sebab nak tunjuk yang kita ni is a real person. Kita bukan nak guna untuk tujuan menipu orang, tidak. Saya punya social media ni memang tujuan untuk bisnes dan tujuan untuk bersosial, untuk kenal lebih ramai orang. Dan saya nak ajak orang untuk like saya punya, follow saya punya Facebook, follow saya punya IG. Hari ni kalau you all perasan, Cristiano Ronaldo adalah orang yang pertama paling top follower dalam dunia. Follower dia ada 400 juta. 400 juta ni melebihi negara mana? Lebih ramai daripada Indonesia. Lebih ramai daripada ASEAN lah, lebih ramai. Can you imagine orang yang follow Ronaldo ni? Jadi dia memang ada income lah setiap kali dia post. Berbanding dengan follower saya ni terlampau kecil lah. Tetapi tidak apa, kita kena berterusan buat. Siapa yang tonton live saya mungkin boleh share saya punya video supaya orang akan follow. Mungkin saya boleh cuba button share ni. Saya tak pernah cuba button share ni. Button share ni dia share direct kepada person. So never mind. So tadi cerita balik pada be a good example. Sebagai seorang berbeza dengan bos. Bos kata kau angkat benda tu. No. Sebagai seorang leader, kita angkat, kita jom tolong saya angkat ni. Jadi kita angkat berdua dengan kawan. Contoh kita nak angkat satu pinggan ni. Kita jom kita sama-sama angkat. Macam tu. Kalau dalam bisnes, dalam makan gaji, bos dengan majikan, majikan dengan employer, dia akan kata angkat benda tu. Dia akan direct macam tu. Tetapi sebagai seorang pemimpin, dia bukan bagi arahan. Sebagai seorang pemimpin, dia mengajak bersama-sama. Jom kita angkat ni, jom kita kutip sampah, jom kita bersihkan kawasan. Dia is together. Jom kita menghadiri seminar, jom kita buat live. So kita kena ajak sekali serentak. Hi, Mr. Forex Knowledge Sharing. Hi. Very interesting name. Forex Knowledge Sharing. Saya dulu biasa jugalah main forex, tapi selalu lose lah, tak pandai.
So these days I dah quit lah forex ni, lama dah. Back to kita punya tajuk tadi, pemimpin contoh ya. So whatever we do, kita mestilah jadi satu example. Kita menginspire orang bersama-sama dengan kita. Jadi terutama dalam multi level marketing. Dalam multi level marketing ni kita menjadi set the example ya. Jangan kita terlampau berkira dengan duit ya. Memanglah peringkat awal kita dapat income kecil 10,000 tu, tak apalah kita tidak share dengan kita punya network. Tapi bila pendapatan kita besar 30,000, 40,000, 50,000 ni bukan share maknanya kita kongsi ramai, maksud tidak. Dia mestilah certain percentage kita allocate pergi balik pada network. About 30% kita punya income ni pergi balik pada network. Untuk satu, mungkin kita ajak makan function-function sekali-sekala makan. Kita pergi seminar, kita sponsor some of our people yang tak ada, masih baru, tak mampu, kita sponsor. Ataupun kita bagi leader kita pergi berceramah ke satu tempat, kita bagilah sedikit imbuhan pada dia supaya dia ceramah di tempat tu, orang dia ada sikit dan grup kita pun ada sama. Jadi dari situ leader kita akan lebih aktif. Sebab kadang-kadang leader ni dia nak bergerak ke satu tempat, orang kehadiran dia tak ramai, dia nak sewa dewan tak mampu. So kalau kita suruh dia sewa dewan, kita bayarkan dewan dan kita bagi sedikit token supaya dia ceramah. Jadi kita jemput orang kita tak perlu hadir. Contoh ke Kota Baru, saya masa tu mungkin ke Johor Baru. Jadi kita gunakan duit tu untuk kita bantu balik. So kita dalam multi level ni ada satu istilah money make money. 30% lah selalunya kita give back to the network. Jangan terlampau kita kedekut sehingga kan makan pun kita makan sorang-sorang, tak ada ajak orang. Lepas tu dah habis makan baru kita jumpa network kita. That is not a good example. Memanglah peringkat awal tu kita tak mampu sebab kita dapat 10,000, belanja tak cukup lagi masa tu. Jadi kita tak mampu sangat. Tapi bila dah lebih 20,000 ni, saya ingat it's time that you take part of the money. Depends berapa banyak you punya ni, kita reinvest balik pada network. Dalam networking dia ada istilah money make money. Yang ini ramai leader tak buat. Leader dah income 300,000, 200,000 masih tak buat. Leader yang telah tahap jutawan pun tidak buat. Sebenarnya mereka terlepas pandang satu isu dalam multi level. Dia ada satu istilah money make money. Satu, kita ajak leader baru dari luar, kita tawarkan dia sedikit supaya dia boleh bergerak peringkat awal, mungkin dalam 5,000 ke, supaya dia boleh ada modal sikit untuk berjalan ya. Ataupun best way is that leader yang dalam network kita, dia leader yang berpotensi, tetapi sebabkan dia kurang financial, dia belum ada modal, jadi dia pergerakan dia agak terbatas. Jadi orang macam inilah kita support dia supaya dia boleh bergerak lebih laju, lebih pantas, dan kita will get back because when they move, kita biasa akan naik, kita ada imbuhan kita yang dibayar oleh syarikat. So you just imagine every month 30% you pergi balik pada network you akan rapat pada you. Di situlah bila you berhijrah, leader akan follow you. So there is something yang kita kena buat dalam industri multi level ni. Money make money. Selalu orang kata money make money dalam investment. Dalam pelaburan hartanah contoh kita dapat duit, kita pergi melabur. So contoh Warren Buffett, dia kata money make money. Banyaklah orang-orang yang kaya-kaya ni, dia kata kalau you tidak buat satu cara bisnes money make money, you akan bekerja sampai ketua. So sama juga dalam multi level. Kalau you tak gunakan ilmu money make money, you terpaksa turun padang mencari network baru, seolah-olah you macam baru bermula. You turun ke sana cari network baru, pergi sana cari network baru. Tetapi kalau you guna money make money, you just imagine you tak perlu dah you tak perlu dah. Makan salam. Semangat rambut. Bila kita tahu istilah money make money ni, kita boleh berehat-rehat. Bukanlah berehat maksudnya kita dah tak perlu dah turun padang pergi taja buka troka pasaran baru. No, that is not a good multi level punya leader. A good multi level punya leader, dia dah pergi mass punya meeting. Dia kata okay, dia spend some money to leaders bahawa okay, you buat groundwork, you buat penajaan, kumpul orang 10 orang, 20 orang, 30 orang, saya akan datang. Dari situlah kita punya network akan spark. Jadi daripada pendapatan 100,000 dia akan lonjak pada 200,000, dia akan lonjak malah ke 1 juta ringgit sebulan dengan menggunakan teknik money make money. Kita minum dulu. Ayah buat live. Ganggu ke? Buat live. Buat live. Buat live.
Ni anak-anak buah ni. Assalamualaikum. Semangat. Jadi itulah dia tadi anak-anak tadi. Ni kawasan ni, kedai ni dekat dengan kawasan rumah saya lah. Malam-malam rehat ya, sambil-sambil layan isteri ya, makan french fries. Ini saya tak ada buat cerita lah. Semangat ya, sembang merepek ya. Isteri saya kata. Isteri saya kadang-kadang diintai saya punya live. Dia tengok tak ada mata, mana tak ada orang tengok. Tapi saya bercakap seperti ada 1000 orang melihat saya. Sebab saya nak tunjukkan satu contoh. Ni example. Kita sentiasa semangat. Kalau kita berceramah, tiba-tiba kehadiran yang sepatutnya kita sewa dewan untuk 100 orang, kehadiran ada 2 orang. Adakah kita nak rendahkan diri, ala leceh, tak semangat? No. Walaupun hadir seorang, saya akan tetap semangat. Pengalaman saya pada tahun awal 2000, 2002, 2001 begitu, saya ada satu grup di Kelantan. Saya kata, okey, kumpul orang, buat talk. Tak perlu sewa dewan, buat di rumah. Saya datang, suami isteri 2 orang. Saya kata, tak apa, jangan give up. Dia pun minta maaf saya. Tak perlu minta maaf, saya kata. Minggu depan bawa lagi. Setiap isteri bawa seorang, suami bawa seorang. Lagi 2 minggu saya datang. Saya datang lagi 2 minggu, ada 3 orang. Suami isteri dengan seorang kawan isteri. Suami ni masih tak bawa orang. Saya kata, jangan give up, jangan putus asa. Lagi 2 minggu saya datang. Saya datang lagi 2 minggu, ada 4 orang ke 5 orang ya. Yang suami ni bawa kawan, kawan tu ada isteri, dan isteri ada seorang kawan. 5 orang campur dengan tuan rumah. Sehinggalah rumah tu jadi penuh, tidak ada tempat parking. Kawasan kampung dekat dengan kawasan rumah dia tu ada lorong untuk masuk pergi ke depan rumah dia tu, tak ada parking. Jalan utama pun penuh parking, dan orang terpaksa parking jauh berjalan ke rumah dia. Pada masa tu saya cakap pada mereka, it's about time to rent a hall ataupun satu office, buat satu meeting dekat rumah. Bila sewa bangunan, sewa kedai, depan stokis, belakang tempat meeting, penuh, beratus orang masuk. Jadi kita memang dalam hati level mestilah bermula dengan seorang. Jadi semangat kita tu sentiasa seperti kita berceramah dengan 1000 orang, walaupun peserta yang datang tu seorang. Itu saya dididik. Saya juga belajar melalui example. Saya tengok leader saya buat macam tu, jadi saya ikut mereka. Jadi inilah salah satu kata lead by example. Walk the talk. Kita kena menjalankan apa kita cakap, dan kita kena buat apa yang kita cakap. Sebab tu kalau setengah-setengah, kalau kata dalam bidang agama, penceramah ustaz-ustaz ni kata, jangan ikut saya, tapi ikut apa yang saya cakap. Sebab dia ilmu agama dia tu kan tinggi, dia sendiri pun tak mampu nak amal semua. Jadi dia pesan, jangan ikut apa yang saya buat, ikut apa yang saya cakap. Sebab yang saya cakap ni adalah ilmu agama yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Kita kena ikut. Tapi nak amal tu memang tak semua orang boleh buat semua ya. Tapi dalam kita kepimpinan, dalam mata level kepimpinan dalam bisnes, kita kena buat apa yang kita cakap. Sebab yang kita cakap tak banyak pun. Kita cakap satu, apa salah kita buat satu? Janganlah sampai kita kata, kau jangan ikut aku cakap, kau jangan ikut apa aku, ikut apa yang aku cakap. That mean pemimpin tu memang terlampau teruk lah. Makna DP activity is not a good leader. So kita kena buat, jadikan sebagai example. Kadang-kadang kita tak perlu cakap, kita cuma kata jom, kita bersama-sama kita buat. Jadi itulah dia daripada saya ya. Kisah cerita, tiba-tiba dia lost cerita, tak ada ya. Okeylah, saya cerita satu cerita bapak beruk dengan angin. Bapak angin, pernah dengar? Bapak beruk mencabar bapak angin. Dia kata bapak angin, aku nak lawan kau. Kau tiup aku sekuat-kuatnya, dan aku akan pegang pokok sekuat-kuatnya. Tengok siapa yang jatuh. Memanglah bapak angin dengan puting beliung ni, dia tiup pokok-pokok pun tercabut. Bapak beruk pun kalah. Tak sampai 1 minit 2 minit kalah. Jadi anak beruk ni, dia nampak
Apa ni? Sorry, terbalik. Minta maaf. Bapa angin dicabar oleh bapa beruk. Dia kata jom kita lawan siapa yang kuat. So angin ni tiup pokok ni jatuh, rum naik, rum ram. Tapi beruk ni tak jatuh, dia pegang kuat pada pokok. Itu cerita dia sebenar. Tadi terbalik, tak jatuh. Akhirnya lepas beberapa jam, bapa angin penat, dia pun mengaku kalah. Anak angin ni, dia tengok tu dia sedih, dia kesian. Dia kata, bapak, bagi saya lawan bapak beruk tu. Bapak angin kata, tak boleh nak, bapak dah buat dah. Memang dia kuat, dia pegang kuat. Tak apa bapak, bagi saya cuba. Bapak pun kata, dia lah dah tak ada pilihan, bagilah cuba. Anak angin ni, dia tiup sepoi-sepoi bahasa je. Dia cabarlah dengan bapak beruk. Bapak beruk gelak lah kan. Bapak engkau pun tak boleh lawan aku, engkau nak lawan aku. Dia kata, yelah apa kau nak takut? Kalau bapak aku tak boleh kalah, tentulah aku kalah juga. Jadi bapak beruk setuju. Tapi anak angin ni kan, angin dia perlahan, lembut, sepoi-sepoi bahasa. Dia tiup si pelan. Bila dia tiup pelan, apa jadi? Kalau angin tiup pelan-pelan, mata kita berat. Jadi samalah beruk tadi tu. Mata dia berat. Dia pula lama dia terlena, dia jatuh dari pokok. Dia jatuh, dia terkejut. Alamak, aku kalah dengan anak angin. Cerita ni, pengajaran dia, dalam bisnes tuan-tuan sekalian, ada orang dia memang steady. Dia ada pengalaman, dia ada backup. Jadi dia buat je bisnes, bulan pertama jualan dia melonjak betul-betul. Tahun pertama dia dah jadi sukses dah. Ya. Tetapi ada orang, dia buat 2 tahun, 3 tahun tak jadi-jadi lagi. Tak apa tuan-tuan sekalian. Dalam bisnes ni, cepat atau lambat tidak penting. Yang penting istiqamah, buat berterusan. Tiba masanya Allah sampaikan rezeki kita, kita akan sukses. Jadi jangan terburu-buru. Kalau untuk rezeki orang yang cepat tu, itu rezeki dia, Allah nak beri dia. Mungkin ada amalan-amalan dia yang kita tak tahu, mungkin ada teknik-teknik dia yang kita tak tahu, maka dia berjaya dengan lebih pantas. Kita yang tidak cukup ilmu ni, kadang-kadang kita agak lambat, kita tak apa. Yang penting terus buat dan terus buat istiqamah, insya-Allah kita berjaya. Jadi itu saja daripada saya pada hari ini, ya. Satu sharing yang simple, yang saya nak ajak you all, jadilah contoh terbaik. Sebagai seorang ayah, contoh pada anak dan isteri yang terbaik. Sebagai seorang ibu, contoh kepada anak-anak dengan yang terbaik. Sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin masjid, NGO, jadilah contoh yang terbaik. Pemimpin politik, jadilah pemimpin yang terbaik. Remember, I say it again, rasuah ini boleh diberhentikan. Dia mestilah bermula dengan Prime Minister kita. Dia henti rasuah, insya-Allah rasuah ni akan terhapus. Selagi dia makan rasuah tak boleh dihapuskan. Hari ini Malaysia ranking nombor 2 dalam dunia rasuah yang terbaik. Tahniah kepada Perdana Menteri kita, mengekalkan dulu nombor 10, nombor 11, dia naik sampai nombor 2. InsyaAllah kalau dia tidak berhenti ambil rasuah, kita akan jadi nombor 1 dalam dunia rasuah paling teruk. So, untuk Prime Minister kita, stop. You must stop. Rasuah ni you kena mula berhentikan. Saya bukan politik, tapi saya sekala saya nak pantai juga kan, Perdana Menteri haprak macam ni kan. Jadi itu saja daripada saya, ya. Assalamualaikum. Salam sukses.